Okey. So, sesi malam ni kita akan banyak belajar tentang grafik, macam mana you nak create satu poster especially untuk banting. Alright. So, I nak tanya dulu, siapa yang excited nak belajar sesi malam ni? Please type nombor 1 dekat ruangan chat room. Saya nak tahu berapa ramai yang betul-betul excited. Alright. Come on. Saya nak tahu berapa ramai yang excited malam ni. Okay. Kita ada Puan Ziha, Puan Siti, okay, Puan Su, Puan Nadia, Puan Haja. Alright, you guys masih bersama saya. Fantastic. Okay. Sebelum tu, saya nak you guys ada buku nota dahulu. You guys bersama dengan saya, ada buku nota semua? Alright, Puan Haja ada, Puan Su ada, Puan Nadia ada. Okay. So, mana yang tak on camera, hopefully you guys ada standby you punya notebook supaya kita dapat sama-sama lah belajar untuk sesi malam ni. Right. Sebelum tu saya nak mohon maaf suara kesihatan saya masih tidak berapa okey, tetapi it's good I masih boleh deliver kelas malam ni. So I nak you guys tahu, untuk create banting you perlu tahu beberapa keadaan dahulu. So keadaan ni kita pecahkan kepada 5 perkara. Okay, please jot down dulu, kemudian saya akan explain. Perkara pertama yang you kena tahu bila you nak create sesuatu design. Alright, kita cerita design dahulu, kemudian kita akan spesifik kepada banting. Alright, bila you nak create sesuatu design, you kena tahu pertama sekali adalah tujuan. Alright, you kena tahu pertama sekali adalah tujuan. Okay, kedua, you kena tahu kepada siapa yang you target, atau nama lain dia kelompok apa yang you target atau prospek mana yang you target. Okay, yang ketiga adalah produk apa yang you nak ketengahkan. Okay. Yang keempat adalah apa taktik yang you nak pakai. Taktik apakah yang you nak pakai. Okay. Dan yang kelima adalah design. Okay. Yang kelima adalah design. Okay. So far dapat semua? Dapat. Alright, fantastic. So, Puan Su bersama dengan saya. Terima kasih Puan Su. Risau saya seorang klik-klik kat sini. Okay, kalau you guys dapat switch on your audio, that will be great. Tak ada masalah, boleh communicate dengan saya. Okay, so alright, so berapa perkara yang you kena consider untuk buat design? 5 perkara. Pertama adalah tujuan. Yes, kedua adalah pada siapa. Yes, kepada siapa. Betul. Yang ketiga adalah Produk apa yang nak ditengahkan. Okay, fantastic. Produk apa yang nak diketengahkan. Keempat adalah teknik. Okay, dan yang kelima adalah Design. fantastic. So, I nak elaborate sedikit. Okay, perhaps I believe you akan ada banyak soalan. Please tuliskan soalan dekat buku nota you guys dahulu. Takut terlupa nanti. Alright. So, pertama sekali adalah purpose, tujuan. You kena tahu, you bangun pagi, apa tujuan you hidup pagi tu? You nak bawa kereta, ke mana you nak pergi? You kena tahu tujuan. Sama juga dengan design. You kena tahu tujuan you buat design tersebut. So normally, I nak beritahu kat you guys, ada banyak tujuan orang buat design. Ada orang buat design untuk marketing. Ada orang buat design untuk branding. Ada orang buat design untuk recruiting. Ada orang buat design untuk selling. Ada orang buat design untuk cari sponsorship. Alright, I nak you guys faham. Dia ada banyak lagi tujuan, tapi ini lima yang biasanya lah, alright, berlaku. Okay, so normally kalau buat banting, I nak you guys faham, yang terbaik untuk agent macam you guys, untuk usahawan yang baru startup, yang terbaik banting adalah untuk selling. Alright, you kena dapatkan jualan. Sebab kenapa? Untuk banting, you perlukan sedikit modal. Modal untuk printing, modal untuk design job. Tapi design job saya akan bantu macam mana nak create design. Tetapi anda katalah you memang tak berapa bagus dalam ilmu teknikal atau laptop atau kerja-kerja yang moden ni, you boleh hire someone. It could be charge about 50 to 150 ringgit. Bergantung pada individu lah. Alright, anyway. You kena tahu tujuan dahulu. So normally bila tujuan banting untuk dapatkan jualan, you kena tahu whatever yang you buat adalah towards selling activities. Alright, dia tak ada istilah untuk branding, tak ada istilah untuk branding, marketing, recruiting and so on lah. Fokus untuk selling. So bila nak cerita fokus untuk selling,
You tulis kat situ. Perkara paling penting, letak start kat situ. Berapa RM yang you expect? You kena letak kat situ. Alright. Kalau you betul nak buat untuk tujuan menjual, berapa ringgit Malaysia yang you expect? Kalau you guys yang ada dekat Singapore, berapa Singapore dollar yang you target? Okay. So kat sini you kena spesifik. Sebab kenapa? Kalau you bawa kereta, you tahu you nak pergi Singapore, tapi you tiada target. Ni gerak pukul 9 pagi, tengoklah nasiblah sampai pukul berapa. Dan you akan banyak buang masa. Kalau saya silap, minyak habis lagi. Okay, you kena ada target. Kena tahu you punya expectation. Alright. Kalau I buat banting, siapa nak tahu what is my target? Right? Ni I cerita dulu. Bila cerita tujuan I ada beberapa target I letak. Pertama sekali adalah for sure RM. Kalau I buat banting ni, berapa RM yang I target? Contohlah, I buat sepanjang perjalanan, kalau macam Puan Su, Puan Aida, Tuan Faris tahulah dekat area tempat kami ni, kalau I target daripada Bukit Jelutong, Kayangan High, Sunway Kayangan, sampailah ke Puncak Alam. Sepanjang jalan tu, I kena tahu berapa kilometer dahulu. Alright, sebab banting adalah offline strategi. I nak juga faham dahulu. Alright. So, I kena tahu dulu berapa kilometer. I kena buka Waze. Contohlah, I ambil roughly lebih kurang dalam 18 kilometer. I kena turun site dahulu. I kena buat survey kat situ. Sebab I nak make sure purpose I ni tempat yang betul. I buat survey dahulu. Kalau I dah letak banting kat sini 18 kilometer dan ada 230 tiang lampu. Meaning that I terpaksa print banting sebanyak 230 keping banting. So kalau satu banting cost dia roughly about RM3.50. Let's do calculation. Cuba kira RM3.50 kali 230 agak-agak berapa yang cost diperlukan? Agak berapa? RM805. RM805. Saya nak tanya kat sini. Siapa yang sanggup invest RM850? Type saya dekat ruangan chat room. Saya nak tahu dahulu. Siapa yang type ni saya akan bantu secara detail nanti. 805 besarnya ya Allah. Alright. Dah tak apa Puan Hajar, jangan urut kening tu. Kembang nanti kening tu. Alright. Puan Linda sanggup. Okay, fantastic Puan Linda. Alright. So jangan risau, RM805 nama pun investment. So bila invest you akan dapat pulangan. Cuma kalau you jelas dengan tujuan you, pulangan you akan mudah dapat, akan laju dapat, akan besar dapat. Alright, Puan Nadia pun kat situ. Fantastic. Sebenarnya tak ramai tahu yang berani nak buat benda ni. Tapi ni I nak bagi peringatan dahulu. Tak semestinya I print 230 banting. Kalau I tiada bajet RM805, I tengok bajet I. Contohlah, I ada bajet RM350. So RM350 bahagi dengan RM3.50 dahulu. I boleh print 100 banting. So bila I tahu 100 banting yang I mampu, I survey tu, I terus set 100 banting ni dekat mana je I nak letak. That is something yang you kena consider dahulu dari segi tujuan. Pertama, I kena tahu dulu berapa banyak I kena letak. Nombor 2, berapa modal yang I perlukan. Nombor 3, berapa pulangan yang wajib I dapat. Contohlah, kalau RM350, I akan darabkan dengan at least 20 kali ganda. My return RM7,000. That is investment yang I expect. Alright? Nak tahu tak kenapa? Okay. Sebab I tahu dekat kawasan yang I letak banting tersebut ada berapa ribu orang penduduk. Ada berapa ratus manusia yang mampu menjadi klien I. So sekarang ni dunia dah mudah. You boleh Google, contoh Shah Alam, to be specific, contohlah Setia Alam, berapa ramai penduduk, dia akan keluar kat situ report. Ada 12,000 orang. Contoh, Puan Hajar dekat Bangi kan? Bangi to be specific kat mana Puan? Area UKM. UKM, alright. UKM, area UKM. Contohlah you ambil to be specific. Taman apa? Taman Tropika. Taman Tropika. So you search kat situ akan keluar data anggaran berapa ramai penduduk. So you dah boleh predict. You ambil lah contohlah Taman Tropika ada lebih kurang 300 orang penduduk. So you ambil 20% untuk jadi you punya klien.
Alright. So you boleh predict, okay, I jelas RM7,000 ni numbers yang praktikal untuk I kejar. Dan baru I fikir seterusnya. Point kedua. Pertama adalah purpose. Point kedua adalah market. So bila I tahu market, I target 20% daripada Taman Tropika punya penduduk. Sebab kenapa? Rata-rata kat sini ramai ibu-ibu muda. Alright. Kalau yang berumur pun ramai yang dah ada cucu. Alright. So I clear dengan market I. Alright. To be specific, kalau I ada banyak pilihan kat kawasan tu, I akan pilih kawasan yang basically penduduk tersebut yang rumah dia 2 tingkat ke atas. So kenapa? Kita tahu kemampuan dia untuk beli produk ni dengan kuantiti yang banyak secara konsisten dengan segera. Alright. So you boleh predict kat situ. You tengok kereta pun dah tahu dah, oh ni mampu lah ni nak beli produk I. In fact, produk Italian Express tak mahal. Alright, mampu milik. Kalau you punya message betul. Alright. Message dia apa? Bila you tahu market, basically you dah tahu dah message apa yang you nak guna pakai. Message ni kita akan belajar dalam taktik nanti. Point keempat. Alright. So setakat ni market clear. Ada soalan? Alright. Kalau yang tak on video, boleh tulis dekat ruangan chat room. Saya boleh bantu anda. Yang purpose tadi, ada soalan tak yang purpose? Tujuan tadi. Cuba tengok balik, ada soalan tak? Puan Fitri okey? Alright, fantastic. Alright, Puan Aisyah, Puan Linda, Puan Eli, Puan Siti, Puan Kir, Puan Ziha. Saya ada yang tanya coach. Ya Tuan. Ya Puan Nadia, silakan. Awalnya contoh macam yang apa ni, tujuan tu kan tadi kan kita lepas tu kita dah target dia punya kelompok tu, maksudnya kawasan yang sekitar kita saja ke berapa banyak, ataupun macam mana nak kita nak buat tu dulu. Alright. Kalau I nak buat banting, I akan letak radius 5 km sahaja dari tempat I. Alright. Kenapa? Ini good question ni. Pertama, supaya senang I nak gantung banting tersebut. I nak ikat banting tersebut. Okay. I buat manually sebab I ada manpower. I boleh buat sendiri. Tapi kalau you guys tiada, you guys boleh upah orang untuk buat. Alright. Itu pertama. Nombor 2 adalah untuk you monitor. Sebab banting kadang-kadang ada majlis bersihkan. Kadang-kadang ada orang iri hati. Kadang-kadang orang yang dah gantung tu dia tak ikat ketat, dia jatuh semula. So senang you nak monitor. Dan nombor 3, you boleh buat kajian kat situ. Alright, di mana kalau you gantung, I gantung 1 hari bulan. Oh, rupanya banting ni melekat kat situ sampai sebelum majlis bersihkan ada tempoh masa 3 minggu. So you boleh predict kalau 3 minggu ni you predict RM7,000 masuk, uish, patut 7,000 tapi yang masuk 12,000. Somehow next month you buat dapat 2 minggu saja dan sales you sedikit masuk, contohlah RM5,500 saja. So you boleh predict kat situ. Oh, kalau macam tu I nak kena gantung setiap 1 hari bulan. So you dah tahu dah timing dia kat situ. Dapat? Okay, Puan Nadia terjawab? Ada lagi coach. Silakan. Tak ada masalah. Tak apa, kalau nanti I charge lebih. Silakan. Kalau macam tadi macam majlis tu kan, dia kena ada lesen ke kalau kita nak gantung banting tu? Good question. Wajib ada lesen. Alright. Kalau you guys perasan, the banting tu akan ada satu stiker. Ikut majlis lah. Majlis Shah Alam stiker dia warna biru. Majlis Kelang warna kuning kalau tak silap, ikut majlis. Alright. Dan harga pun berbeza. Harga dia sewa 1 hari dan darab dengan 1 tiang dan darablah dengan berapa unit banting yang you nak. Okay, proses dia kena ikut spek, kena ikut design majlis and so on. Trust me, kerja tu renyah sangat. Okay, and I buat banting selama ni. Siapa nak tahu macam mana I buat? Alright, I gantung je dulu. Right, so I gantung dahulu. Lepas I gantung, andai kata ini apa yang I dah set kalau ada majlis call, alamak tuan, saya tak tahu tuan, ni first time saya baru je buat bisnes. Alright. Waktu tu nada ni mendayu-dayu. Kalau orang tu nampak muka I mati jadi mata kucing. Alright. Muka simpati sangat. Alright. Kita masuk saya janji tak buat lagi, saya janji. Alhamdulillah, sejak tahun 2012 saya gantung banting, saya tak pernah dapat panggilan. Kecuali panggilan daripada engineer jalan raya. Bang, saya rasa malam tadi ni saya cek tak ada banting ni.
pagi ni sebenarnya majlis nak buat ronda, nak buat final inspection. Saya nampak banting abang. So bersalah saya nak turunkan. Boleh tak abang turunkan? Faham tak? Itu engineer call lah. Saya cakap tak apalah tuan. You mansurkan aje lah, tak ada masalah lah. I bear the cost lah, tak ada masalah. Tapi end up team dia turunkan. So lucky me lah. Alright. So normally dia tak kacau sangat lah. Kecuali kalau kat Bangi, I dengar majlis sangat-sangat strict. Kajang sangat-sangat strict. So you pilihlah location. Jangan pilih kat jalan raya. Pilih dekat perumahan ke, pilih dekat tempat yang bersesuaian. Kalau yang ada stiker tu normally dekat highway je. Alright? Okay. Terjawab pun Nadia? Jawab. Sama. Terima kasih, Coach. Alright, ada soalan seterusnya? Sebelum saya teruskan? Puan Hajar, Puan Su, Puan Fitri, Puan Linda? Okay, ada. Okay. Saya teruskan. Seterusnya adalah produk. Bila nak cerita design ni, especially banting saiz dia berapa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu saiz banting? Okey, saya ada soalan kat sini. Coach boleh tengok semula poin berapa nak letak, berapa pulangan daripada Puan Linda. Okey. Poin apa je Puan Linda? Puan Linda boleh unmute sekejap? Poin yang purpose tu. Bila berapa nak letak, berapa pulangan. Dia ada 5 kan kalau tak silap. Oh, yang tadi tu. Pertama adalah purpose, kedua adalah market, ketiga adalah produk, keempat adalah taktik dan kelima adalah design. Siapa yang boleh bantu saya untuk type semula dekat ruangan chat room supaya Puan Linda kita bersama kita? Yang banting tu berapa nak letak, lepas tu berapa pulangan tu. Oh, that one. Siapa yang tulis point tu? Yang itu sebenarnya I share randomly based on experience. Saya tak ada nota tu. Alright, 20 kali ganda. Alright, thank you so much. Okay, sorry. That is based my experience. I triggered somehow. Tak ada dalam nota. 20 kali ganda, yes. Alright. Sebab dulu I pernah kira sikit, tapi kiraan dia tak tally. So bila I buat 20 kali ganda, dia jadi macam almost dapatlah kiraan tu. Alright. Tak bayar nanti silap-silap kena compound. Yes, Puan Ziha. Tapi bergantung pada location. Kalau ke highway memang you sebaiknya lah ada stiker. Tapi I buat ke highway, I tengok highway tu biasa majlis tak ronda, so I beranilah buat. Kalau macam Bangi, I pernah suggest student-student di Bangi untuk buat. Tapi diorang cakap memang sangat-sangat aktif. And diorang selalu directly kena saman terus. Alright? So better janganlah kalau you tahu kawasan situ aktif. Kena kira kos juga. Yes, Puan Aisyah, kena kira kos. Sebab kalau business, you tak jaga costing you hanya you bakar duit you lah, sayang lah. Alright? Area Shah Alam strict tak? Bergantung pada kawasan Puan. Alright? Setia Alam agak strict sebab staff staff Setia dia memang aktif. Dia memang pusing je. I pernah gantung ke Setia Alam, I gantung hari ni within 24 jam hilang dah. Diorang very strict, diorang ronda semua. Alright? So bergantung pada keadaan lah. Okay? Ni bonus sebab puan kita tanya. I takkan gantung 100 unit terus. I akan print 10 unit dahulu. I akan gantung dahulu, I tengok keadaan macam mana. Kalau tiada sesiapa kacau, baru I print seterusnya. Tapi I bagi seminggu dululah time. Alright? I takkan berani jugalah nak spend walaupun RM350. Alright? I kena survey market dahulu. Alright. So, boleh saya teruskan? Alright. Seterusnya adalah produk. So, bila buat banting, saiz banting normally 2 kaki lebar. Dan minimum 3 kaki ke 5 kaki tinggi. Alright. So, kalau nak kira-kiraan cm lah. 2 kaki kali dengan 300 cm. So, mm. 600 mm atau 600 cm. Alright. Itu dia punya lebar. Alright. Tinggi dia 3 kaki kali 300. 90 cm. Atau 900 mm. Okay. Itu kalau 3 kaki. Kalau 5 kaki. Okay, 150 cm. I nak you guys faham kenapa pentingnya saiz. Sebab saiz akan menentukan harga banting tersebut. Okay, banting dia kira ikut square feet. Alright, 1 square feet ada company, ada printing company charge 80 sen, ada printing company charge RM20 sen. Bergantung pada material, bergantung pada color. Alright, bergantung pada material tu kadang-kadang ada bawah tu you nak pakai kayu ke pakai pipe. Dia akan tanyalah. So kalau I akan pilih kayu je sebab murah sikit. Okay. So
Kat sini you kena tahu saiz dahulu. Apa beza 3 kaki tinggi dan 5 kaki tinggi? Alright. Dia punya lebar tetap sama 2 kaki. Kalau 3 kaki tinggi, you jimat price, you jimat harga banting. Tapi kalau 5 kaki tinggi, you boleh banyak masukkan konten dalam tu. Itu kelebihan dia. Right, harga dia mahal lah sikit. Alright. Tapi kenapa I suka buat 3 kaki? Lagi pendek I buat, lagi banyak kuantiti yang I perlukan. Alright. Bajet sama tapi sebenarnya the game untuk banting adalah kuantiti. Bukannya quality. Game untuk banting, I nak guys faham, adalah kuantiti. Lagi banyak jumlah banting, lagi tinggi chances you dapat ramai klien, banyak sales. Ni dua ni sangat main peranan dengan kuantiti. Sebab tu kalau I print banting, sekali I print minimum 200 unit. Alright, I akan predict, I print 200 unit, 20 ke 30 unit akan rosak. Kena langgar lori, kena jatuhkan, orang koyakkan, macam-macam lah. Alright, orang tindih dengan banting yang lain. Normal, it's super normal. Alright, so you kena tahu produk dahulu. Ini produk ni, I nak you guys clear apa yang you nak bawa. So bila, alright, please fokus ya. Bila you nak bawa banting punya konsep offline, selling punya style, you jangan jual produk yang harga murah. Itu dia punya syarat. Okay, I believe Italian Express ada keluar 4 jenis sos yang baru. Semua alert kan? Alright. Sos apa tu? Siapa yang tahu sos apa? Mushroom. Mushroom lagi? Green curry. Okay, green curry lagi? Warna biru apa? Mushroom. Mushroom. Sorry, mushroom, green curry yang warna kuning, sorry. Butternut squash. Butternut squash, warna merah. Veggie loaded. Veggie loaded. Ni 4 pasta sos yang dikeluarkan. Sebenarnya 2 saja kan yang baru. Yang 2 lagi tu dah memang sedia ada, betul? Alright. So, siapa tahu harga dia berapa? 1 unit. RM9.90. So, kalau you offer dekat banting, I risau. The purpose, tujuan untuk dapat return yang besar akan gagal. Sebab untuk banting, you kena letak atau jual minimum harganya bernilai bernilai RM80 ke atas. Minimum. Okay, 80 ke berapa? 80 ke RM350 sahaja. Jangan lebih daripada tu. Sebab kalau lebih daripada tu, chances untuk orang tertarik adalah gagal. Ada pernah cuba banyak kali. Alright. Kalau tanpa harga, tiada action. Tergantung Puan Aisyah. Okay. So, yes, thank you Puan Kim. So, I nak you guys faham, kalau bawah 80, you akan susah nak, you punya ROI susah dapat. Return of investment ni susah atau lambat. Kalau banting tu you gantung, tiba-tiba dalam masa 5 hari, majlis dah datang bersihkan. Tak capai KPI you akan rugi. It's happened to me a lot. Sebab kenapa? Game banting ni, I dah main almost 8 tahun. Okay, so I boleh bagi a lot of strategi kepada you guys, tapi strategi yang terbaik adalah produk ni, jangan pilih produk yang bawah RM80. So agak-agak, produk apa yang terbaik? Produk apa yang terbaik untuk you letak kat sini? Buat combo kot. Yes, exactly, Wan Nadia. Letak combo. My suggestion, letak Super Saver Combo. Super Saver Combo berharga berapa? RM52.90. RM52.90. So, kurang tak daripada 80? Murah. Yes, kurang dari 80. What if Super Saver Combo you jual 2 set? Berapa harga dia? RM105.80. Alright. So you tahu harga dia kat sini. Sebenarnya jangan risau tentang harga. Alright. Orang akan membeli kalau orang tu adalah orang yang betul. You target pada kelompok yang betul. Orang tetap beli. Cuma message apa yang you nak sampaikan. Bila nak cerita message ni, kita akan cerita pada taktik. Sebelum tu, pasal produk ni clear ke, ada soalan? Alright. Sebab kenapa penting kena pilih produk? Sebab you kena tahu harga produk tersebut.
Sebab tu you kena pilih dan fokus hanya satu produk sahaja. Tolong tulis dalam buku nota you. Jangan letak banyak option. Alright? Sebab kenapa? I nak guys faham, game banting, you hanya ada masa 3 saat untuk tarik perhatian manusia. Alright? Game banting hanya memerlukan maksimum 3 saat untuk orang pandang dan faham. Alright? Dan just for your information, kenapa banting perlukan kuantiti yang banyak? Sebab orang akan pandang dan mula baca dan faham selepas melihat banting yang ke-17 atau 15. Dia dah dapat dah banting pertama. Dia bawa kereta kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12 sampailah jalan jam atau traffic light. Baru dia tengok. Apa benda yang aku nampak dari tadi ni? Right? So itu adalah game banting. Poin pertama, banting pertama sampailah banting ke-15 atau 17, orang tak akan ambil point. Orang dia tengok dia jeling-jeling je. Okay? Banting yang ke-belas ke atas tu, barulah orang akan tengok secara detail. Dapat? Tapi banting yang ke-15 atau 17 tu orang pandang 3 saat dan dia akan, kalau tak tertarik, dia akan tak pandang. Alright? Siapa yang pernah rasa keadaan macam ni? Dia tengah drive kereta, tiba-tiba traffic light, ada banting ni cerita pasal rumah. Tu dia buat tak tahu je. Siapa yang pernah rasa macam tu? Alright? Sebenarnya normal. Alright? Banting yes, banting pandang dalam masa 3 saat sahaja. Okay. Terima kasih. Okay. So, now, I nak masuk poin keempat. Poin keempat adalah taktik. Bila nak cerita taktik ni, kita guna pakai 3 keadaan. Pertama adalah hook, kedua adalah solution, dan ketiga adalah action. Alright? Pertama adalah hook, kedua adalah solution, dan ketiga adalah action. Alright? So, you kena tahu dulu apa hook dia. 3 saat yang pertama adalah yang memainkan peranan penting adalah sebenarnya hook. Alright? Dan hook ni kena tepat pada sasaran. Dia sharpshooter, pakai sniper. Alright? Orang yang bukan kelompok yang you target. Contohlah, you nak target ibu yang ada baby berumur 7 bulan. Kalau yang melihat lelaki, dalam masa 3 saat dia tengok hook tu tak tertarik perhatian dia sebab kenapa? Baby susah nak makan. Dia buat tak tahu sebab dia tak jaga baby sangat. Atau mungkin dia bujang. Atau mungkin dia dah tua. Dia tak ada baby. So hook tersebut adalah hook yang tepat. Yang akan teruskan membaca adalah orang yang ada baby sahaja. Alright? Setakat ni dapat? Okay. So, solution. Solution ni lah yang you letak you punya produk. Okay. I believe, siapa yang tahu kat mana you boleh dapatkan gambar produk, information produk? Siapa yang tahu kat mana boleh dapatkan benda tersebut? Telegram. Yes, Telegram channel. Right? Just for your information, you guys are so lucky. Right? Kenapa? Pertama, I monitor banyak company affiliates. Alright? I tak pernah jumpa lagi company yang ada complete database, complete information, complete set lah. Macam mana Italian Express buat. Copywriting, satu Telegram channel. Gambar produk, raw material, harga, testimoni and so on. HQ dah breakdown everything untuk mudahkan you guys. Alright? Bila I tengok sistem Italian Express, I quite surprised and I quite wow, gempak gila sih. Alright? Sebab kenapa banyak I entertain company affiliates, mereka tidak sediakan. Alright? Hanya bergantung pada verbal. Okay, kita pergi training, tak cover consultant, unit trust, semua. Kalau you tak faham, tanya. Tak faham, tanya. Alright? But Italian Express standby everything untuk you guys. So just cari dan dapat, copy paste je. Guna pakailah maklumat tersebut. Alright? That is for solution. Dan seterusnya adalah pada action. Ini penting tadi Puan Aisyah tanya, kalau tak letak harga. Sebab action ni main peranan. Okay, contoh action adalah harga. Alright. Contoh ini tulis Contoh action adalah harga. Contoh action adalah quantity. Alright. Contoh action adalah deadline. Alright. Contoh action adalah nombor telefon. Okay. Contoh action adalah you punya social media address. Contohlah Facebook, Hajar Ibrahim. So orang tahu nak refer kat mana.
Itu contohlah. Okay. So you kena ada action dekat dalam banting you. Okay. Dapat? Dapat. Alright, fantastic. Saya nak open untuk soalan dahulu sebelum saya teruskan dengan design job. Saya open soalan dulu. Siapa yang nak tanya dulu? Silakan. Puan Nadia okey? Okey. Sebenarnya beruntung tau kita dapat berkawan dengan Puan Nadia sebab banyak soalan. Right? Sebab you guys kena faham orang yang tanya soalan dia punya pahala lagi besar. Sebab soalan dia tu yang membuatkan semua orang dalam ni dapat ilmu tersebut. So kalau kurang pahala malam ni, tanyalah soalan sekarang. Wah, alamak hari ni aku kuranglah pahala sepanjang hari. Tanyalah soalan. Right? Agak-agak ada ke yang kira macam tu? Bagus saya guys kalau kira. Puan Aisyah senyum dari tadi. Risau saya. Okay, so ada soalan dahulu? Ada. Okay, Puan Kiri silakan Puan. Yang tadi Kimi cakap tu, coach cakap yang sangkutkan banting tu buat sendiri ke atau ada vendor? Good question. Ada vendor sebenarnya kalau you nak. Alright, you boleh search kat Google. Tukang apa? Banyak scammers, kita nak yang recommended. Okay, to be frank, yang gantung ni kebanyakannya Cina Bukit. Kebanyakannya memang Cina Bukit. Naik van buruk, okay. Memang sorry to say lah, memang tak proper tapi dia memang expert sangat. Right, rata-rata yang I buat, memang I jumpa selalunya Cina Bukit lah. Alright, tapi dia nice lah. Kadang-kadang dia nampak banting kita, dia adjust lah kedudukan tu supaya dua-dua boleh slot in dalam satu tiang. Right, tapi kalau nak recommended setakat ni, I tak ada konteks tu. Sebab normally I buat sendiri. Maksudnya pergi sangkut sendiri? Yes. Oh, your own team lah. Your team pergi sangkut sendiri lah. Betul. Sebab I senang. I ada 4x4. So dari 4x4 tu, my staff semua kat belakang. Worker-worker I kat belakang. So dia gantung siap-siap. Diorang dah expert dah, laju diorang buat. Kalau ikut vendor tu dia charge macam mana? Satu charge, banting berapa? Yes, ikut satu banting. Kadang-kadang dia ambil upah satu banding 80 sen. Satu banding 50 sen. Dia tak mahal pun. 80 sen satu banting. Tak mahal. Kalau banting tu 300 tiang, 300 keping, kali lah. Alright. So that is normally how they charge. Alright. Agak-agak 80 sen kali 300 berapa agak? Berapa tadi? RM240 kali 80 sen. Okey lah tu. Okey lah. Alright. So you guys boleh upah macam tu. Tapi kalau macam biasa I ambil upah, kalau tukang gantung ni, I akan gantung double sided. Depan belakang I gantung. Okay, I tengok pada trafik lah. Kalau I yes. So kadang-kadang bila double sided ni dia bagi murah sikit. Dia bagi kadang 30 sen, 40 sen, bergantung lah pada orang. Okay. So dia bergantung pada unit. Kalau unit I gantung, minimum I gantung 300. Dia set lah, dia MOQ. Dia takkan gantung bawah daripada 300. Kalau bawah 300 boleh, tapi harga dia I charge RM1.5. Bergantung pada vendor lah. Okay. Alright, fantastic. Membantu Puan Kir terjawab? Ya, sangat membantu. Thank you. Alright, welcome. Okay, Puan Linda, soalan Puan. Coach nak tanya, kalau yang deadline tu tarikh mana yang sesuai? Macam tarikh yang macam sebulan ke promosi dia macam mana? Okay, good questions. Sebenarnya I nak cerita nanti dalam design, tapi Puan Linda dia sentiasa advance. Okay, so tarikh ni, ni strategi sebenarnya tarikh yang terbaik. Alright, you letak sebelum 30 hari bulan. Alright, tapi you tahu, you nak gantung ni 1 hari bulan. So 1 hari bulan you gantung, deadline tu you letak 30 hari bulan. Okay, atau you gantung minggu kedua lah, dah 8 hari bulan, 9 hari bulan. Deadline ni 30 hari bulan. Siapa nak tahu kenapa kena 30 hari bulan? Siapa nak tahu? Right. So okay, ramai lah nak tahu. Yang kan tak ramai tahu IPM je. Okay, so kenapa 30 hari bulan? Normally 25, 27 hari bulan orang dah dapat gaji. Alright, dapat je gaji, dia terus call you. Sebab kenapa? Dia nampak banting tu 12 hari bulan, 13 hari bulan. Dia dah save number siap-siap. Dapat gaji, dia terus call you. Terus beli. That is super normal. Alright, tapi janganlah gantung, alamak 25 hari bulan ni gantung sekarang. Memang tak sempat. Sebab kenapa? Manusia perlukan masa untuk proses maklumat.
Oh, benda ni I nak belilah hujung bulan ni. Dia dah simpan dah. Dah kira. You pula gantung 23 hari bulan. 21 hari bulan. Alamak, I nak ni juga. Tapi I dah tengok dah nak beli yang tu dulu. Tak apalah, yang ini bulan depan. Rugilah. Bulan depan pula tiba-tiba dia terlupa. Dah rugi kat situ. Dapat Puan Linda? Alright. Itu yang social media address tu, yang terbaik letak 2 ke macam FB dengan WhatsApp ke macam mana? Berapa banyak nak letak? Okay, good questions. Kalau I tak letak banyak, I letak mana platform yang paling I aktif. Kalau I personally, I aktif kat Facebook. Saya letak je lah logo Facebook, Kimi Abdullah. Logo WhatsApp, nombor telefon. Itu je. It's very short, straightforward. Okay? Alright, fantastic. Ada soalan seterusnya? Silakan. Tak apa-apa, tanya je. Silakan. Contoh macam tadi kau kata kita target, kita tahu target kelompok tu kan. Contoh tadi macam kita ibu yang ada anak kecil kan. Boleh kalau kita target kawasan hospital ke ataupun klinik ke. Fantastic. Yeah, for sure boleh. Tapi janganlah you letak hospital orang tua. Sebab dia memang dah tak mampu nak beranak. Okay, dia letak, oh ni hospital bersalin kat Kelang ada, hospital bersalin kat Shah Alam ada, hospital bersalin kat mana-mana lah. You letak banting area situ sahaja. Itu lagi brilliant sebab you tahu kat mana teritori you. Okay, kalau I jadi you, I akan contohlah daripada Sanui Kayangan. Ini kita ceritalah orang-orang dekat area sini sebab kawasan tu I tahu. Sanui Kayangan sampai Puncak Alam. I akan tengok, I akan ronda dalam perumahan tu. Berapa ramai orang muda berbanding orang tua. Akan tengok dulu, oh kat sini ramainya orang dah umur 40 tahun ke atas. So I takkan letak kat situ. I akan rugi kalau I jual VJ Pasta. So I akan letak kat kawasan-kawasan yang orang muda ramai. Kat mana? Most of the time apartment. Right? Sebab kenapa kat situ kemampuan mereka. Most of the time ada je orang muda yang mampu tapi perumahan satu tingkat. Alright? Nak cakap orang muda, orang muda kat Banglo ada cuma tak ramai. So, I punya ROI akan sangkut dekat situ. I takkan ambil risiko letak kat situ. I akan ambil risiko dekat kawasan yang ada high chances untuk dapatkan those 20% bias. Right? Game dia, lagi banyak you punya targeted audience, lagi besar chances conversion. Kau dapat? Ramai orang mengadu kat I. Dia kata apa tahu? Siapa nak tahu apa yang dia mengadu? Coach, I dah buat macam tak laku je banting ni, ke produk I tak laku? Tak, produk you jual dekat Zimbabwe pun laku, trust me. Tapi kalau you jual dekat orang tua, Zimbabwe memang tak laku. Sebab produk you produk baby. Yang tak betul bukannya produk, yang tak betul bukannya cara tersebut, yang tak betul adalah orang yang you target. Right? 3 point marketing yang membuatkan marketing ini tidak menjadi. Pertama adalah you target pada orang yang salah. Yang kedua adalah you target pada masa yang salah. Alright? Dan ketiga, you target you punya konten salah. Right? Contoh, target pada masa yang salah. Right? You target pada contohlah musim musim cuti sekolah. Alright? Atau musim start sekolah yang di mana manusia ni tak fokus untuk makanan. Dia fokus untuk sekolah. Dia fokus untuk bercuti. Tapi kalau message tu betul, kempen tersebut, bantuan tersebut laku. Ibu-ibu dah pening nak buat bekal anak sekolah, that is the hook. Alright? So this is the solution. Ambillah VJ Pasta sebagai makanan Tupperware, makanan untuk tapau. That is the solution. Nanti akan bantu untuk the tactics and so on. Alright? But basically that is the idea lah. So far dapat? Alright. Okay. Sorry. Boleh saya teruskan dengan design? Boleh. Okay. I will share my screen. You akan nampak macam ni kita nak buat. Okay, this is my screen. Sekarang ni kalau you buka dekat Google you akan nampak I akan type macam ni, canva.com. Kalau you boleh nampak canva.com, just type dan enter. I nak you sendiri design by yourself. Kalau siapa, I nak tanya dulu kat sini, siapa yang tak ada account Canva? Tolong type dekat ruangan chat room, saya. Siapa yang tak ada account Canva? Atau tak pernah buka Canva? Type saya kat ruangan chat room, saya nak tahu dulu. Basically you guys semua pernah Canva?
Okay, fantastic. So rata-rata semuanya dah pernah lah. So laju sikit lah kelas kita malam ni. Okay, so pergi dekat create design. Okay, you masukkan kat sini custom size. Okay, dan you masukkanlah lebar dia berapa. Tadi lebar banting berapa? Berapa lebar banting? Jarak 3 kaki. 3 kaki, panjang sangat tu tuan dan puan. 2 kaki. 2 kaki. So kalau macam kat sini, dia punya normally width ni dia dalam mm. So bila dalam mm, I akan letak 600 mm. Tinggi dia 3 kaki. 3 kali 300 900 mm. So 6 kali 3, 2 kali 3 lah maksud dia. 2 kaki kali 3 kaki. Sorry. So dia akan keluar satu size banting 2 kaki lebar, 3 kaki tinggi. Alright, setakat ni dapat? Sebelum saya teruskan? Alright. So bila you dah tahu size ni, to be frank, size sangat penting. Kalau you salah size, kedai printing takkan boleh print. Alright, itu pertama. Nombor 2, kalau dia paksa print juga, konten you akan ada yang hilang. Okay, ini sangat-sangat penting lah, mustahil untuk you guys faham. Okay, ini adalah you punya size banting. Okay, I bagi contoh lah kepada you guys supaya you guys nampak. Kawasan atas ni, okay, saya marking warna merah lah supaya you guys nampak. Kawasan atas ciput ni dan kawasan bawah ciput ni tak boleh ada apa-apa design. Siapa nak tahu kenapa? Right. Sebab kawasan yang berwarna merah ni, normally kedai printing, dia akan lipat sebab nak ikat kayu atau pipe kat belakang supaya dia keras. So kalau you ada design dekat sini, dia akan tertindihlah ke belakang. Right? So at least dalam jarak ibu jari lah, saiz ibu jari atau jarak 1 jari. Alright? Saiz ni lebih kurang dalam, you letaklah dalam berapa jari I? Lain-lain jari lain lah. Okay? Lebih kurang dalam 10 cm. Alright? Jangan letak apa-apa dalam keadaan 10 cm. Okay? Kalau jari you kontot, right? Kalau jari you pendek sedikit, you guys adjust lah dapat 1 cm. 10 cm, sorry. Okay. Kawasan merah ni adalah kawasan yang tak boleh ada apa-apa design. Okay, now, kawasan mana yang letak hook, kawasan mana nak letak solution, kawasan mana nak letak action. Alright, I bantu you guys. Kawasan warna biru. Okay, I letak sini lah. Warna biru, okay, adalah hook. Okay, I besarkan sedikit. Kawasan warna biru adalah hook. Okay. Dan kawasan, okay, I letak dulu hook, solution, okay, dan juga action. Okay, action. So, kat mana solution? Saiz besar mana solution tu? I buat warna pink sikit lah. Okay, nampaklah gegel kan? Okay, tak adalah. So, warna pink. Okay. Ini adalah saiz untuk solution. Okay. Ini adalah saiz untuk solution. Okay. Dan seterusnya. Okay. Ini adalah untuk action. Ini adalah untuk action. Okay. This is something yang you guys kena faham. Kenapa I letak allocation macam ni? Okay. Sebab I nak guys faham, kalau hook dia dah masuk kawasan solution, you akan rugi space untuk terangkan tentang produk tersebut. Alright. Kalau action terlampau banyak, manusia akan distract dari sudut psikologi. Banyaknya benda nak kena tengok ni. Alright, so kat sini action is very short, very straightforward. Facebook logo, WhatsApp logo, that's it. Facebook logo, Linda. WhatsApp logo, nombor telefon Puan Linda. Alright, dan harga and so on. Setakat ni you guys clear? This is how you make a design. Okay, I akan teruskan. Macam mana nak buat design dia? Okay, ini adalah cara macam mana nak allocate space. Okay, so I padam dahulu benda ni. Okay.
Dan I akan besarkan sedikit so guys boleh nampak hook. Jom kita buat macam mana nak buat design untuk jual produk Italian Espresso. Okay. I dah buat. Okay. Hook ni ada dua keadaan. Satu melalui pleasure point atau melalui pain point. You guys pilih. Nak pleasure point atau nak guna pakai pain point. I lagi suka pakai pain point. Siapa yang nak tahu kenapa? Type nombor 3 kat ruangan chat room. Right, Puan Hajar seorang. Siapa nak tahu kenapa nak pakai pain point? Okay, Puan Nadia, Puan Sohada, Puan Linda, okay, Puan Ziha. Alright, fantastic. Faisal. Ramai lagi bersama saya. Thank you so much. Sebab manusia, especially wanita, mudah terasa. Setuju? Alright. Laki semua salah, laki semua tak betul. Tapi perempuan mudah terasa. Alright? Tak ada kaitan pun sebenarnya. Tapi I nak cakap, you target pada wanita, betul? Nak jual veggie pasta, jarang target pada lelaki sebab you nak jual produk untuk baby. Yang membayar produk untuk baby normally ibu. Setuju tak? So wanita, bila you tahu target dia wanita, buat ayat-ayat yang sentap atau ayat-ayat yang pedas, yang pedih. Contohnya, okay, stres betul baby tak nak makan. Okay, so benda ni terlampau besar tulisan, saya kecilkan ada punya font. Okay, jangan terlampau kecil, takut orang tak nampak. Okay, I adjust sedikit, 36. Okay. Okay. Ni I nak ajar you dari sudut macam mana nak susun ayat ni. Ini adalah ayat hook. Okay. Ayat hook kena betul yang membuatkan manusia yang melihat iklan dalam masa 3 saat akan melihat konten seterusnya, iaitu solution dan juga action. So bila you tahu hook is super important, susunan tu kena betul. Susunan kena jelas. Nak nampakkan dia betul-betul stres, you kena exaggerate sedikit. You buat bold dan buat warna merah. Stres betul, tanda seru. Tetapi jangan letak banyak tanda seru. Dia akan jadi super annoying. Letak satu saja should be enough. Okay. Baby tak nak makan. Itu saja. Right? So I kecilkan sedikitlah dia punya space. Okay. I kecilkan sikit space sebab you guys dah pandai buat Canva kan. I laju sikit lah. Okay. So, I buat macam ni je. Okay. Stres betul, baby tak nak makan. Okay. So, this is the hook. Okay. So, on hook, saya dah settle. Bila dah settle, I padamlah background dia. Supaya boleh nampak terus. Solution. Okay. Sekarang ni solution. I nak cerita solution apa? I nak cerita solution. I pilih produk Super Saver Combo. I upload gambar Super Saver Combo kat sini. Oh, man. Sekejap Okay. I upload Super Saver Combo kat sini. Okay. Tapi yang HQ bagi ni, you boleh adjust sebenarnya. Okay. You boleh adjust dekat sini. I cut sedikit. Okay. I cut sedikit. Sampai sini. Okey. Dan I letak dekat bahagian solution. Okey. Kalau I besarkan secara standard, dia dah makan kawasan action, betul? Alright. So I tak nak ambil kawasan action. So I kecilkan sedikit sampai kat ruangan solution saja dan I centralize gambar tersebut. Itu saja. Okey. You guys lucky tau sebab HQ dah sediakan, tak payah nak edit banyak. Just copy paste saja dan delete kawasan belakang tu. Okey, tapi nampak tak dia punya perbezaan warna? Nampak. So kalau I fussy sikit, I jaga quality, I akan buang background. Background remover ni tak adalah untuk you guys sebab you guys kena bayar account. I bayar account Canva. So I senang tekan background remover, terus hilang background. So nampaklah ada fresh, okey. Tapi perasan tak apa yang hilang? Okey. Ada perkara yang hilang. So you guys kalau tahu macam tu, I tak akan buat lah, I biarkan je lah.
Alright. So mungkin I boleh adjust background dia sama warna dengan paper. Ni adalah paper punya warna, putih paper. So I pilihlah sama warna. Oh, dia tak sama juga. Okay. Nasiblah korang. Alright. Anyway, alright. Kat sini kita nak fokus pada action. Okay. Action plan, you boleh letak logo Facebook atau IG atau TikTok and so whatever, dan juga nombor telefon. Tetapi the most important part, 5 perkara yang I cakap pasal action. Siapa masih ingat? Tolong tulis kat ruangan chat room. Apa perkara yang wajib ada untuk action? Tolong tulis kat ruangan chat room supaya you guys boleh recap balik bila tengok. Alright. Harga betul. Puan Linda, Puan Hajar, fantastic. Quantity betul Puan Hajar. Lagi? Tolong tulis deadline, fantastic. Okay. Ini adalah apa yang saya akan tulis. Okay. For sure harga dia kita tahu RM52.90 kali dengan 2. RM105.80. Okay. I akan buat sahaja. Okay. Akan dekatkan sikit jarak dia. Oh sorry. Dan I akan kecilkan sedikit font dia. Okay. So, I letak dekat hujung bucu. Okay. Dan kat sini, I akan buat lagi design, I akan buat tulisan lagi kali 2 set. Okay, kali 2 set. Special for Raya. Ini I nak sebenarnya, kenapa I buat macam ni, I nak you guys faham. I purposely buat macam ni. Alright. 2 set lah, takut X tu salah faham pula. 2 set sebab I nak klien tu, kalau dia tengok iklan I, dia tak akan beli 1 set saja. Dia terus beli 2 set sebab kenapa? Message yang dia terima is based on message yang you sampaikan. Kalau you sampaikan 5 set lah dia beli. Kalau you sampaikan 1 set lah you beli. Sekarang I nak tanya kepada you guys. You nak klien membeli 1 set ke 2 set? 2 set. Kenapa? Right, tolong tengok orang chat room. Kenapa nak 2 set? Okay. Banyak sales. Betul. Sebab banyak sales senang nak dapat. Okay. Kat sini, I boleh letak dekat pasal sini lah, I kecilkan lagi. I sengitkan sikit. Nampakkan dia catchy. Okay. Tapi ingat jangan tertidur dengan design. I larikan sikitlah design. Okay. So kali 2 set. I letak warna merah supaya dia mudah nampak. Okay. So kat sini I letak action plan. Action dia selain daripada ni, I letak tarikh. Tarikh dia I letak 20, I nak play safe lah, 29 hari bulan 5. 2022. Okay. Tarikh promo tamat pada 29 hari bulan 5. Okay, kecilkan sikit. Kejut. Tiba-tiba ada bunyi ayam, rupanya bunyi baby. Okay. So promo tamat pada 25 hari bulan. Okay. Sini I adjust sedikit layout supaya okay. I letak kat bawah ni. Alright. So kat sini selebihnya you buatlah you punya konteks. Okay. Apa ni contohlah Puan Hajar Hajar Ibrahim, you punya Facebook. I don't know kalau betul. Dan nombor telefon you 015 semua. Okay. Okay, dah, that's it. Tapi you kena letak supaya orang mudah nak copy nombor tersebut. Nampak tak I jarakkan?
Sebab kenapa? Supaya orang mudah nak ambil nombor telefon you. Okay. So kat sini kalau you nak letak logo, dan letak logo lah, logo FB ke, logo IG ke, dan logo WhatsApp. Alright. Setakat ni, you guys ada soalan tak? Coach nak tanya, contohnya design macam design banting ni, kalau kita share dekat group community boleh ke? Tapi guna design macam design banting. Boleh, tak ada masalah. You boleh share kat story dalam sesama. Tapi ingat takut sebab you set for the size. 2 kaki kali 3 kaki. Takut kadang size tu terlampau berat dan you susah nak upload gambar tersebut. Pixel dia besar. So you can adjust on pixel. Alright. On solution. Saya nak tambah sedikit on solution. You kena letak USP produk tersebut. Okay, you letak USP produk tersebut. Saya nak tanya, dalam veggie pasta ada berapa jenis sayuran di dalam veggie pasta? Ada berapa? 10. Yes. 10 campuran sayur. Okay. So kat sini you kena letak sebab you kena tunjukkan that is the strength about this product. Okay. So tapi dari sudut layout, you kena tahu kat sini dari sudut layout dia tidak bertindih supaya orang mudah untuk baca. Okay. 10 jenis campuran sayur. Okay. That is your first USP. Apa USP seterusnya? Siapa tahu? Okay. Kita ambil macam ni lah. Sorry? Tiada pengawet. Yes. Okay. So you boleh copy. Okay. Tanpa pengawet. Okay. Dan jaga yang jarak supaya orang mudah untuk baca. Dan yang ketiga, apa dia? Bagi lagi satu point. Agak apa? Okay. High fiber. Right? So you boleh letak kat situ. Okay. So, kat sini you guys dapat macam mana nak buat banting? Guys ada soalan? So far dapat? Coach ada soalan satu. Silakan, tak ada masalah. Contoh Buat. macam yang kita buat ni, kini memang untuk sebulan je lah. Lepas tu untuk bulan tu kita print lain macam tu. Kalau banting tu masih ada, you biarkan je lah. Tapi normally, based on my experience, I takkan buka banting tersebut. I akan biarkan majlis yang buka. Sebab nak buka pun dah cost. I akan biarkan. Paling lama I pernah tengok banting I wujud dekat tiang yang sama 3 minggu. Itu paling lama. Lepas tu memang out dah. Alright, paling cepat 2 hari. Okay, itu waktu tu I macam ya Allah, aku baru letak RM600. Dah tak dapat pulangan. Tapi itulah bisnes. You kena tanggung lah the cost. Alright, setakat ni dapat. This is actually silakan dapat apa? Silakan. Satu lagi macam kita nak kena tengok berapa kali kita buat untuk macam contoh sebulan kita tengok sebulan tu, lepas tu kita tengok sebulan akan datang ke, ataupun kita tengok sebulan tu tak dapat kita punya target, kita buat dah. Ke macam mana? Okay, good questions. Sebelum saya jawab soalan Puan Nadia, kalau majlis clearkan kena saman ke tak? Okay, good question Puan Aisyah. Bergantung. Dia sebenarnya akan call dahulu. Tuan, kenapa you letak banting dekat tiang lampu ni? You tu tak boleh dah. You sorry lah, saya tak tahu, saya baru nak mulakan bisnes. Ni so I akan buat merayu kat situ. Tapi kalau kena saman, I dah kena reda lah sebab that is my expectation. Okay. Tapi macam mana I nak tahu tiang tersebut selamat atau tidak? I akan survey beberapa hari sebelum. In fact, I akan survey beberapa bulan sebelum. Ada tak orang lain gantung banting dan ada tak stiker majlis kat situ? Dan I akan observe. Kalau banting tersebut stay for 3 weeks, for 2 weeks, I akan follow the step. Tanpa stiker. Tanpa kebenaran majlis. Sebab selamatlah untuk I. Okay. Jawab soalan Puan Nadia dahulu. I gantung 100 tiang. Contohlah kita buat 100 tiang. I akan tengok dalam tempoh 24 jam. Mana satu yang orang rosakkan, mana satu yang kena langgar lori, mana satu yang jatuh. I akan betulkan balik. Alright. Dalam tempoh 3 hari, I akan tengok balik. Dah kena buka belum? Kalau belum, I akan tengok mana yang sengit, mana supaya I boleh adjust balik. Kadang-kadang, lori lalu dia tak langgar tetapi dia punya wave tu kuat.
So dia akan bergoyang-bergoyang, lama-lama dia akan loose banting tersebut. That is super normal. Alright. Sebab tu gantung banting ni pakai dawai. Okay. So I akan adjust balik. 24 jam dalam masa 3 hari, dalam jangka masa 7 hari. Dapat 7 hari, I dah tak payah tengok dah. Kalau ada extra lebih daripada 7 hari, rezeki I. That's it. Alright. Tapi kadang-kadang I sajalah tengok. I saja lalu. Tak I tahu 3 minggu paling maksimum. Dapat Puan Nadia? Okay. Awesome. So, if Najimat bolehkah kita guna semula banting tapi tukar date? Puan Linda normally jarang orang buat. Okay, dia akan buat sekali tu je. Okay, sebab banting ni adalah benda yang memang you akan buang. You takkan simpan. Okay, so kalau you nak tukar date tu, just better buat new design lah untuk banting. Okay, boleh Puan Linda terjawab sebelum saya teruskan? Boleh. Okay, fantastic. I nak bagi tahu kepada you guys, kalau you guys buat banting, syarat paling utama adalah kurangkan tulisan. Alright. Pertama syaratnya adalah kurangkan tulisan. Kedua, make it points. Alright, 10 jenis campuran sayur tanpa pengawet, high fiber. Dia ada 10 USP. I tak letak 10-10. Sebab orang tak ada masa nak tengok sampai habis. Sebab orang nak fokus driving. So normally orang akan buat apa? Dia akan snap gambar tersebut. Dan kenapa tak letak semua kalau dia snap? Sebab kalau terlampau banyak, orang akan distract. Kat mana satu dia nak fokus? Dapat? Alright. So kat sini, pertama adalah jangan kurangkan tulisan. Kedua, make it points. Ketiga, banyakkan gambar. Right, gambar ni bukanlah gambar Pastaria tu ada banyak. Gambar Pastaria, gambar combo, gambar logo syarikat. Ini super important. Logo syarikat Italian Express wajib ada. Alright. So macam mana nak dapat? You Google kat sini. Okay, tekan image. Okay. Kat sini type Italian Express. Dia akan keluar terus je. Nampak tak? Logo dah ada siap-siap. So you just download sajalah dan upload balik dalam Canva. Alright, sebab kenapa? Kalau tiada, you tahu tak, logo Italian Express is very solid, sangat strong. Orang dah well known. So bila you upload, produk ni I pernah nampak kat Lotus, produk ni I pernah nampak kat Village Grocer. Kat sini lagi murah lah berbanding kat sana. So rezeki kat situ. Tapi boleh tak kalau tak letak logo? Boleh, tak ada masalah. Tapi chances kalau lambat orang membeli, itu salah you. Sebab you tak guna pakai kelebihan yang HQ dah sediakan. Dapat? Alright. Seterusnya, dari segi color. Maksimum color untuk satu banting adalah 3 warna sahaja. Right? Macam warna produk, you tak boleh nak adjust lah. Dia memang dah colourful macam tu. Tetapi you boleh adjust in terms of background, in terms of dia punya font, color font dan juga and so on, logo-logo. So you limitkan color tu kepada 3 saja. Normally, background, I akan buat warna putih sahaja. Sebab orang mudah untuk nampak mesej yang disampaikan. Sebab tu Italian Express buat background plastik tu warna putih. Last time warna hitam kan? Alright? Perasan tak? Dulu ada buat warna hitam. Right? Kalau you compare warna putih dengan warna hitam, mana yang lagi menyelah? Warna putih ke warna hitam? Putih. So that is psychology color. Alright? You ada masa 3 saat untuk orang nampak mesej you. Jangan fancy sangat nak warna pink, nak warna purple, nak warna so on. You buat design bukan untuk cantik. You buat design untuk dapat sale. That's it. Tak cantik, it's okay. Yang penting dapat apa? Sales. Alright. Seterusnya, yang ketiga adalah layout. Layout tadi kita dah bantulah. Susunan. Nampak Kalau I letak center, dia akan bertindih dengan tulisan. So tulisan tak nampak, mesej tak sampai. I ketepikan sikit gambar supaya boleh nampak tulisan. Alright, boleh nampak point. I susun layout yang betul. Hook ke atas, solution kat tengah, action kat bawah. Supaya mesej tu straightforward, orang boleh faham. Dapat? Okay, clear semua? Clear. Okay. I nak you guys faham, dalam design job, 80% adalah psikologi. 20% je technical. So kalau you guys fokus buat design banting sampai 3 hari, you guys are wasting time. 20% je, tak payah cantik-cantik pun.
Yang penting orang beli. Itu saja. Kalau you tak nak buang masa dan ada extra budget, pergi kedai printing, bang, saya nak buat banting, saiz macam ni, gambar dia macam ni, saya WhatsApp pada you. Dah, buat dia pandai-pandai lah dia susun. Dan you tengoklah, you komen lah kat situ. Dia cas lah RM50, RM80, RM120, I don't know. Bergantung pada kedai. Right? Okay. Setakat ni, I nak open untuk soalan dahulu. Siapa yang ada soalan, boleh tulis kat ruangan chat room. Atau siapa nak unmute, boleh just unmute lah. Tanyakan soalan. Silakan. Soalan. Wah, krik-krik. Semuanya layu di Tasik Madu. Alright. I nak bagi bonus kalau you guys ada soalan. Alright. Bonusnya adalah installation. Alright. Yang terbaik kat mana lokasinya? Pertama, installation untuk banting terbaik pertama sekali adalah dekat traffic light. Pertama sekali dekat traffic light. Okey, berapa banyak tiang nak kena gantung? Daripada traffic light tu ambil 5 tiang sebelum traffic light. Itu poin pertama. Poin kedua dekat mana? Dekat kawasan bank. Right? Poin ketiga kat mana? Dekat kawasan petrol station. Alright. Poin keempat kat mana? Kawasan mamak. Alright. Sebab kenapa? Ada kelebihan 24 jam di kedai. Alright. So kawasan mana? Okay. Anda just faham kalau you target produk ni untuk RM105, berapa tadi? Combo tu 2 set. Jangan letak dekat kawasan 7E, kawasan 99, kawasan kedai Aceh. Walaupun ramai orang kat situ. Sebab orang yang pergi kedai ni, mindset mereka nak cari benda murah. Right? So kalau you letak kat situ, conversion almost zero. Orang tu salah. Right? Sebab mindset mereka salah. Nampak dapat? Okey. Seterusnya, poin seterusnya adalah di kawasan tadika atau sekolah rendah. Itu sangat-sangat terbaik. Tetapi ingat kawasan sekolah normally security akan tanggal. Dia akan cantikkan kawasan tersebut. Kadang-kadang pengetua diorang aktif. Ni semua saya tak nak ni, kena clearkan. Ada setengah sekolah okey. Saya pernah kena. Kita jangan tukar sekolah. Memang target kita memang ibu-ibu yang tengah tunggu anak sekolah. Tapi alhamdulillah gantung tu dalam masa 3-4 jam hilang dah. Security yang tanggal. Sebab pengetua suruh. Okay. So bergantung pada keadaan. Alright. Setakat ni dapat? Okay. Fantastic. Sebelum kita tamatkan, any last question? Please do ask. Puan Linda silakan. Kalau yang dekat McD KFC tu okey tak? Good questions. Kawasan McD atau KFC, normally manager akan pantau. Sebab kalau you perasan McD dan KFC tak ada iklan kat situ. Perasan tak? Tak pernah ada iklan kecuali iklan McD sendiri. Iaitu kami mencari individu yang mau bekerja darah. Sebab kawasan McD dan KFC diorang memang jaga kawasan tersebut. Takkan ada iklan kecuali kawasan McD ni kat sini. Tapi seberang jalan tu ada pokok-pokok yang kalau dari McD orang drive through orang boleh nampak banting you dan you boleh letak. Tetapi normally chances untuk orang nampak agak rendah sebab banting ni strategi untuk orang tengok dalam jarak tak sampai 2 meter, maksimum pun 2 meter. So kalau terlampau jauh daripada kedudukan individu tersebut, dia almost tidak praktikal. Dah berapa? Testing. So thank you so much Puan Linda atas soalan tersebut. Ada soalan lain sebelum saya tamatkan? Coach, kalau kita tengok kalau iklan yang diorang letak belon rumah lah, jual barang apalah, ubat kuat lah, apa semua itu kan illegal kan. Kalau kita buat macam tu tapi cantik sikit, kena saman kena berapa? Tak, saman atau tidak tu bergantung pada kawasan. Ada kawasan aktif, ada kawasan tak aktif. Alright. Dalam design yang you kena faham, yang you kena fokus adalah macam mana nak buatkan orang yang menonton dalam masa 3 saat dia boleh tertarik dan boleh baca. That is the game. Alright. I bagi you guys satu contoh lah. Kejap Okay. This is one of my design lah. I boleh letak benda ni. Kenapa tak boleh? Kejap. You guys nampak my screen? Okay.
Yang ini adalah too fancy, right? Dan tidak sesuai untuk banting. Dia hanya sesuai untuk website, right? Terlampau banyak information, right? Tulisan tak banyak sangat pun sebenarnya. Ini okey lah, tapi terlampau banyak information. Dia tak praktikal untuk 3 saat. Okay, so I takkan letak benda ni sebagai banting. Walaupun dia lawa. Sebab tujuan banting adalah untuk orang mudah faham dan membeli. That's it. Okay, contoh kedua. This is untuk tengah buat proposal untuk PUNB. Alright. I letak perkara macam ni. Ni boleh je I letak banting sebab tak banyak tulisan. Okay. Tetapi I conversion untuk banting tu dapatkan sales, dia kurang sedikit sebab font dia tak sesuai. Orang almost tak nampak. Dia lawa-lawa, tapi kalau orang tu tak faham, tak nampak, dia tak praktikal. Sebab tu, desain banting ni dia tak perlukan you untuk jadi fancy. Lawa-lawa tak. Yang penting orang mudah faham 3 saat, dan orang bila orang tahu, orang faham, orang beli. That's it. It's very straightforward sebenarnya. Lagi satu Okay. question. Banting ni kalau kita guna yang sama untuk flyers boleh? Sama kan dia punya? Okay. Banting punya size dan juga flyers punya size are totally different. Okay. Tapi kalau you print banting punya size dalam flyers, kadang-kadang pixel dia pecah. Sebab banting direka untuk kuantiti yang besar. I mean size yang besar. So bila dia compress, takut dia jadi pecah dan tulisan terlampau kecil untuk orang melihat. Maksudnya kalau dalam flyers macam kena ada content macam hook, solution. Oh, okay. Dia punya taktik sama, tak ada masalah. Susunan tu you kena jaga. Susunan, sizes, pilihan warna, pilihan size, pilihan gambar you kena jaga. Supaya message tu mudah deliver. Alright? Boleh Linda? Okay, alright. Sama macam Ya. banting lah kena apa? Dia punya syarat tu kena ikut sama macam banting kan? Macam jangan lebih 3 color gitu. Betul, exactly. Alright. Tapi flyers, kalau you print color, you kaya sangat lah. Right? Sebab flyers punya game, you kena print untuk 1000 unit, 2000 unit. So walaupun size A5, tetap akan cost you. Sebab tu flyers most of the time, dia black and white saja. Okay. Boleh Puan Linda? Lagi satu kan, nak tanya Linda pernah try hantar flyers kat kawasan perumahan sini. Dalam 30 ke 50 rumah Linda hantar tapi satu pun tak ada kontak. So ada coach tahu tak? Alright. Minta maaf saya ketahui dahulu sebelum saya jawab. Alright. Kenapa you tak dapat conversion? Based on my study 12 tahun I buat bisnes ni, flyers memang normally conversion almost zero. Right? Kalau ada conversion pun tak sampai 10%. Dia kadang-kadang 2%, 3%, kadang-kadang 1.5, 8. Sebab kenapa? Satu, flyers mudah tebang, mudah hancur, mudah koyak sebab-basah. Postbox? Ya, normal. I nak tanya you guys kat sini, jujur lah. Berapa ramai yang hari-hari tengok postbox? Alright? Hari-hari, tu Puan Linda saja. I tengok postbox pun sebulan sekali je. Tu pun ambil receipt. Seminggu sekali Puan Aisyah. Alright? So normally kalau you tengok pun kadang-kadang dah lunyai dah. Kadang-kadang bila you ambil surat dan ada iklan, I nak tanya soalan kedua. Berapa ramai yang baca iklan tersebut sampai habis? Flyers tersebut sampai habis? Ada ke? Ambil, ronyok, buang. Alright? So, that is super normal. Kalau ada orang tengok pun, soalan ketiga, berapa ramai yang call you selepas ini? So, normally flyers ni dia punya conversion dia agak kurang sedikit sebenarnya, to be frank. Alright? So, you kena tengok pada keadaan. Right? Kalau you buat flyers tu atas tujuan produk yang murah-murah, atau mungkin boleh, tak ada masalah. Tapi kena tengok pada siapa yang you bagi. Market you siapa. Okay? So dia kena main peranan lah. Macam I beritahu 3 perkara yang membuatkan marketing tidak berapa menjadi atau tak dapat sales lah. Pertama, you target pada kelompok yang salah. Kedua, message dia salah, content dia salah. Ketiga, masa dia salah. So 3 perkara ni normally based on my case study, 3 perkara ni sangat-sangat mainkan peranan. Dia ada banyak faktor lagi lah sebenarnya. Tapi normally 3 ni akan menjadi faktor utama. Alright? Puan Linda? Kita
rasa Linda salah sebab Linda ambil daripada apa yang HQ bagi dekat Telegram tu. Maybe sebab Linda ambil lepas tu Linda print bulat-bulat. Maybe Linda kena ikut cara yang Coach ajar macam banting punya style ni. Okay. Kalau you nak ambil bulat-bulat, tak ada masalah kalau message tu clear. Alright? Tapi kena faham, bila nak menjual ni, you kena exaggerate dia punya USP atau pain point. Baru orang beli. Right? That is very basic design lah. Ramai orang buat design untuk fancy, untuk nampak lawa. Kalau you usahawan, you buat design untuk hasilkan jualan. That's it. Alright? Kalau I buat design untuk branding, I akan buat fancy sangat. Alright? Corporate sangat, lawa sangat. Itu untuk branding. Tapi untuk jualan, very straightforward. Tak ada nak kala-kala sangat pun. Okay? Tulisan pun pakai Arial atau very simple one lah. Tak ada nak fancy-fancy. Okay? Alright, Puan Linda? Saya tanya. Itulah. Saya macam, saya tunggu je kan. Bila Puan Nadia nak interrupt ni. Okay, Puan Nadia, silakan. Tadi macam flyers kan. Tapi kalau kita buat print guna kat poster kan, kita hantar ke kedai-kedai ke yang macam banyak kedai kita hantar poster. Boleh ke Coach? Tapi guna konsep banting ni tu. Alright, okay. Kenapa kalau you tengok I submit jadual training kepada Italian Express untuk dalam tempoh masa 12 bulan. Dalam jadual training tersebut I tak ada suggest untuk flyers atau size A4 ke untuk you lekat. Sebab kenapa? I dah pernah buat benda tu semua. Sangat tak praktikal. You akan buang masa, buang duit, buang tenaga. So banting praktikal sebab in terms of conversion dia agak cantik. Sebab kenapa? Yang lalu kawasan situ basically dalam masa sejam I buat survey ada dalam 200 ke 500 unit kereta lalu. So kalau 200 ke 500, trafik dia agak besar untuk 24 jam. Tak payah ambil 24 jam lah. Kita ambil untuk 12 jam saja. Trafik dia agak besar. So I letak funnel. Trafik dia at least ada 12,000 orang atau 10,000 orang yang nampak banting I. At least ada lebih kurang dalam 200 yang berminat. Dan yang call I adalah dalam 20 ke 80 orang. So, I nak ramai klien, I kena tahu kawasan situ kawasan yang padat cukup untuk bagi klien yang I perlukan. Okay. Kalau letak banting dekat depan pagar rumah, tiada masalah Puan Aisyah. Kalau yang lalu depan rumah tu, dia punya trafik macam dekat depan KLCC. Okay, dan you boleh letak. Kalau tak ramai, kalau you nak letak sebagai tanda orang tahu you jual benda tu, boleh, tak ada masalah. Okay, tapi ingat tujuan. You nak buat untuk branding ke, untuk marketing ke, untuk sales. You kena tahu tujuan you. Okay? So far clear? Alright, fantastic. So kalau you guys clear, sama-sama. Please switch on your camera dan jom kita ambil gambar dulu boleh? So siapa yang dah on camera, please rotate your phone supaya nampak full you punya muka. Okay. Walaupun yelah saya pun faham lah lepas raya ni kadang-kadang kembang sedikit muka, but it's okay. Alright, kita boleh adjust. Okay. So 1, 2, 3. Alright, satu lagi. Kita ambil gambar 1, 2, 3. Okay. So troopers sekalian, terima kasih kerana hadir sesi malam ni. Sesi malam ni quite technical. Alright, but hopefully I believe you guys dah belajar Canva, you dah tahu Canva macam mana dan you just boleh susun saja. Whatever it is, apa yang kita belajar ni adalah banyaknya psikologi. Alright, tapi takkan dapat hasil kalau you tak buat. Alright, now it's time for you untuk buat design dan print. Ingat this is investment. Kalau you buat bisnes tak letak invest, you tak letak modal, you jangan berdoa lah. Seriously, jangan berdoa. Sebab kenapa? Allah pun akan cakap apa tahu? Minta macam-macam, buat ni tidak. Istighfar pun tidak. Kita kena tunjukkan kita berusaha. One of it adalah print dahulu, buat dahulu. Rugi tak? Jangan fikir rugi. Kalau fikir rugi, semua tak jalan. Fikir positif. What if kalau dapat RM7,000? What if kalau 3 minggu stay kat situ? What if sebabkan banting ni orang kat sini semua kenal I. Alright. Tiba-tiba sebab kenal banting ni, I dipilih jadi imam masjid. I dipilih jadi YP kawasan ni. Contoh. Alright. So, please guys, action plan. Balik ni, cuba tengok sebelum tidur apa yang you nak buat dengan banting esok. Print, design dan terus print.
Boleh? Fantastic. Thank you so much guys. I wish to see you next week. Alright? And yang datang sesi malam ni, please, I believe dalam group troopers tu ramai. What if you share point yang you belajar malam ni dalam group tu supaya dapat sama-sama belajar. Boleh? Alright, fantastic. Assalamualaikum. Kita jumpa next week. My name is Kimi Abdullah, business coach. Thank you semua. Terima kasih, Assalamualaikum. Coach. Thank you, Salam. Bye. Okay, thank you, Coach. Bye. Okay, bye-bye.